saya mula-mula bersekolah dulu, sekolah Melayu Bandar Maharani Muar. Sebelum saya masuk ke sekolah peralihan waktu itu, pengalaman saya masih segar lagi kerana saya masih ingat mula-mula masuk sekolah tu kita tidak biasa. Saya tidak melalui apa yang disebutkan sekarang ni prasekolah, ya, kerana waktu dahulu tak banyak ada prasekolah, jadi terus masuk ke sekolah. Dalam tempoh sampai ke tahun ketiga saya berpindah ke sekolah yang dinamakan Government English Preparatory School, GEPS, di Bandar Muar. Dan lepas tu saya berpindah lagi masuk ke sekolah Ismail sebelum saya masuk ke sekolah menengah, iaitu sekolah tinggi Muar. Dulu tak disebut sekolah tinggi, disebut High School Muar. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang telah pun saya lalui ialah waktu sebagai pelajar, murid, dan tentu yang paling saya ingat sampai hari ini ialah peristiwa lawatan Sir Donald McLivery, Governor General waktu itu ke sekolah GEPS yang saya sebutkan tadi. Kemudiannya pengalaman saya di waktu sekolah menengah, itu yang paling saya ingat, terutamanya di sekolah High School Muar. Masih ingat nama cikgu-cikgu, antaranya cikgu Donald Brunel de Cruz yang mengajar saya seni lukis dan seni tukang. Ini satu daripada bidang yang saya minati. Sampailah saya masuk ke sekolah tinggi Muar yang kemudiannya dinamakan Sekolah Tinggi Muar ke tingkatan 6. Ya, saya belajar sampai ke tingkatan 6. Waktu itu saya berpeluang untuk pergi ke Maktab Abu Bakar di Johor Bahru. Tetapi kerana tahun yang tersebut juga saya ingat baru dibuka sekolah tingkatan 6 di Sekolah Tinggi Muar, jadi saya tidak pergi ke Johor Bahru. Saya fikir lebih sesuai belajar di Muar, maka di situlah saya meneruskan pelajaran saya ke peringkat tingkatan 6. Mengambil sijil, dulu dipanggil High School Certificate. Sekarang ini sijil tinggi pelajaran. Jadi memanglah banyak pengalaman dalam waktu pembelajaran, dalam bilik darjah. Saya ingat waktu saya di sekolah rendah pun agak nakal jugalah, ya. Dan disebabkan itu guru biasa marah saya. Cikgu Abdullah, saya ingat masa di sekolah Ismail Muar, dan bila saya nakal disuruh saya berdiri atas bangku, dan kadang-kadang nakal sangat dia tarik hidung saya ni sampai berbekas darah merah kat sini. Itu satu pengalaman saya. Kemudian waktu saya di Sekolah Tinggi Muar, saya ingat guru yang mengajar matematik. Saya tak berapa minat sangat matematik ni. Walaupun saya lulus, siapa namanya? Dan bila saya leka, dia tanya dengan saya sama ada saya nampak bintang ataupun tidak. Jadi saya kata tak ada, saya tak nampak bintang. Dia pun terpeling saya. Nampak tak bintang, kata dia. Jadi apapun pengalaman waktu di sekolah ni agak begitu berguna. Sampai ke tingkatan 6, saya ingat saya membantu guru untuk membuat satu kaji selidik. Yang paling agak kebetulan pula di kawasan yang sekarang ni saya jadi wakil rakyat. Pergi ke Felda Batu 27, membuat bancian peneroka yang baru pindah ke situ, cara hidupnya dan sebagainya. Bila saya datang balik ke kawasan kampung Batu 27 Felda ni, saya tanya orang kampung itu, semua tak kenal dan tak ingat waktu itu saya jadi pelajar. Yang sekarang ni saya sudah jadi wakil rakyat kat situ. Jadi dengan sebab
bantuan itu pelajar-pelajar yang bersama dengan saya membantu cikgu ni dia mendapat PhD, mengkaji tentang cara hidup orang peneroka Felda contoh. Jadi pelbagai-bagai pengalaman lah, bagaimana biasa kita mengenali guru, kesungguhan mereka. Ada guru yang agak kita kata garang, ada guru yang tidak garang. Apapun pengalaman ini adalah satu pengalaman yang sampai hari ini masih saya ingat lagi. Waktu saya dulu memang ada co-curriculum. Tidak saya fikir secara tersusun kerana itu peralihan daripada sistem lama di mana bahasa Inggeris digunakan kepada sistem yang terkini iaitu dalam bahasa Melayu. Tetapi co-curriculum ada. Bidang sukan, latihan jasmani, kelab-kelab, tetapi tidak seperti mana yang kita lihat pada hari ini, disusun dengan agak begitu rapi. Ada ramai guru-guru yang lebih terlatih yang kita sediakan, ada kemudahan-kemudahan yang agak lebih baik untuk membolehkan pelajar mengambil apa bidang-bidang yang kita minati. Pada waktu dahulu ada kemudahan itu, saya tidak menafikan, tetapi tidaklah begitu tinggi standardnya kerana saya ingat waktu itu baru mencapai kemerdekaan. Hari ini sudah berubah wajah, tentunya agak lebih selesa, kemudahan-kemudahan yang lebih baik, sistem pendidikan yang lebih tersusun, kurikulum yang lebih teratur, dan saya kira juga guru-guru yang waktu dulu memang terlatih, hari ini kita memberikan latihan secara berterusan dengan kemudahan-kemudahan yang agak jauh lebih baik lagi. Mungkin ramai daripada warga pendidik tak tahu yang saya pernah menjadi guru. Guru kalau dalam kementerian ni, guru sementara tidak terlatih. Itu waktu mana saya belajar di universiti dan waktu ada semester dan cuti, saya balik ke kampung kerana ayahanda saya, arwah Tuan Guru Mat Yassin, membina sekolah menengah Muhammad Yassin. Jadi disebabkan saya ada masa, dia minta supaya saya pengajar. Saya mengajar bahasa Melayu dan sastra Melayu pada waktu itu. Ini hanya secara sementara. Tak apa, walaupun sementara dibayar gaji. Saya tak ingat berapa ratus ringgit saja yang saya dapat allowance ataupun gaji sementara yang diberikan. Tapi kerana sekolah itu adalah sekolah swasta yang ditaja dan diusahakan oleh ayahanda saya dan juga pengusahanya. Kalau tak silap saya Cik Mat. Tetapi sekolah ini sampai sekarang ini dah tak dapat diteruskan lagi kerana tidak ada pengusaha-pengusaha yang sanggup untuk meneruskan. Namun sedikit sebanyak memang ada pengalaman yang saya timba. Sebab itu saya dapat menghayati bagaimana susah payah guru, persiapan dan persediaan yang perlu disediakan sebelum mengajar. Walaupun waktu saya itu tidaklah mengikut sistem sangat, tetapi dengan sistem yang kita ada dalam Kementerian Pelajaran memang ada perkara-perkara yang perlu disediakan oleh guru sebelum mengajar dan sebagainya. Dan tak pernah terfikir boleh jadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan. Tetapi saya percayalah kerana kedua-dua ayahanda dan bonda saya memang mementingkan pelajaran. Saya masih ingat kalau waktu nak di rumah mengingatkan saya selepas sembahyang, baca Quran, lepas tu kita mengulang kaji sendirilah. Waktu itu belum ada elektrik. Kemudiannya ada pasang elektrik mudah sikit. Jadi sebelum itu makna kena sediakan persiapan-persiapan. Jadi saya masih ingat bila pagi-pagi arwah bonda saya kejut suruh bangun, lepas tu suruh membaca. Kerana ayahanda saya juga adalah seorang guru, ya, mengajar walaupun dalam bidang agama. Jadi kedua-dua ni memberikan dorongan kepada saya. Semua adik-beradik pergi ke sekolah dan oleh sebab itu saya fikir ini yang memberikan saya sedikit semangat untuk saya tumpukan pada mata pelajaran saya
walaupun saya fikir di peringkat sekolah tu saya ni adalah orang kata slightly above average lah. Tidaklah terlalu cemerlang tapi boleh tahan lah kata dari segi keputusan saya dan sebagainya. Ya, waktu di sekolah bila guru menegur kita, marah kita, pukul kita, kita takut. Ya, memang kita pun walaupun kita hormat tapi kita takut, dan dengan sebab itu kita berikan tumpuan yang lebih. Memang kalau dalam bilik darjah biasa pun pelajar di sekolah pun ada subjek yang dia minat, ada subjek yang dia kurang minat. Tapi tidak bermakna dia tidak tahu. Saya pun begitu juga walaupun saya tidak berminat soal matematik, tetapi ini saya percaya adalah satu subjek yang penting. Jadi mungkin guru tu melihat bidang subjek ini tak boleh diabaikan, dan kalau saya leka dalam bilik darjah dia orang kata tegur ataupun macam disebutkan tadi lah marah saya dan sebagainya, saya anggap itu sebagai satu peringatan. Dan saya fikir selepas itu bolehlah, maknanya bukanlah saya gagal, saya masih boleh berjaya kerana saya faham bidang subjek seperti matematik, sains adalah satu bidang yang penting waktu di sekolah. Saya bidang sukan walaupun saya seronok mengambil bahagian, dan waktu petang saya ingat kita semua balik semula ke sekolah. Walaupun saya tinggal jauh daripada sekolah, ada yang naik basikal, tetapi bila petang tu balik semula kerana banyak co-curriculum seperti acara sukan dibuat di padang sekolah. Satu daripada acara yang saya minat ialah badminton, yang saya fikir saya main tapi tidak mewakili sekolah. Dan juga beberapa sukan yang lain di sana lah, seperti hoki di peringkat awal. Lepas tu saya tak ambil lagi. Jadi banyak acara-acara sukan yang biasa disediakan di sekolah. Saya mana yang boleh termasuklah pada dalam bidang balapan, ya. Dia kata lari 100 meter keliling padang. Jadi bidang-bidang seperti itu dalam co-curriculum dan sukan memang saya ambil bahagian. Ya, mungkin ada beza sedikit cara dahulu dan sekarang, ya. Walaupun penghormatan pada guru tu masih bagi saya tidak ada beza, tetapi kerana pelajar waktu kini agak sudah lebih terdidik dengan tahap pendidikan ibu bapa yang lebih tinggi, suasana pembelajaran dibantu dengan bentuk-bentuk tuition dan sebagainya itu, maka ada hubungan antara pelajar dengan guru tu saya fikir lebih intim. Waktu dulu kita agak orang istilah gunakan takut cikgu. Saya masih ingat kalau di sekolah agama nampak cikgu tu naik basikal jauh, saya dah mula lagi dah takut. Itu cerita. Tapi hari ini tidak begitu. Pelajar menghormati, lebih mesra. Dan dengan sebab itu mungkin lebih mudah berinteraksi, dan guru mungkin lebih mudah memahami apa kecenderungan pelajar, apa yang mereka suka dan mereka tidak suka, dan mungkin juga kelemahan-kelemahan pelajar. Kalau dalam bilik darjah pada waktu kini guru dengan jumlah murid antara 30-40 orang tu dapat menilai tahap penerimaan subjek yang diajar, maka itu ada intervensi yang boleh dibuat. Waktu dulu tidak begitu, tidak berapa tersusun saya fikir, namun lebih bergantung kepada kesungguhan kita, dan sekolah membantu setakat mana yang boleh bantu, kerana dia tidak ada satu sistem yang agak terancang bagaimana yang kita lihat pada hari ini. Dan sekarang ini kita dengar ada sistem baru seperti pentaksiran berasaskan sekolah, maka guru boleh menaksir kecenderungan pelajar, ada grading, ada apa dia panggil banding dia, ya. Dulu sekolah tak ada band, sama saja, padahal berbeza-beza antara pencapaian satu sekolah dengan satu sekolah lain. Dulu tidak ada kategori sekolah cemerlang, ya, ataupun tenaga pengajar guru yang cemerlang. Sekarang ini dengan skim dan bagai-bagai lagi ada berbeza-beza, ya, kerana career development ataupun pembangunan kerjaya itu
dilihat lebih terancang, lebih tersusun. Jadi ini membedakan antara sistem yang saya fikir dahulu dengan apa yang kita lihat pada hari ini lah. Saya fikir sekarang lebih ramai ibu bapa terlibat di sekolah kalau bandingkan dengan dahulu. Waktu saya tak ingat bila waktu ibu ataupun ayahanda saya pergi ke sekolah ataupun melihat acara sukan di sekolah. Mungkin kerana kesibukan menjaga anak-anak, tugas-tugas itu agak itu. Jadi penglibatan ibu bapa walaupun ada tidak orang kata meluas kalau kita lihat pada hari ini. Hari ini dengan contoh PIBG berperanan agak lebih cergas, dan bila kita berikan satu orang kata pengiktirafan tentang peranan ini, maka ibu bapa tampil ke depan untuk membantu dalam pelbagai aspek, kerana ramai ibu bapa hari ini yang sudah lebih terdidik, ada kemahiran, ada kepakaran dalam sarana ibu bapa, kita minta mereka bantu sekolah. Dahulu ada tetapi mungkin agak terbatas. Ibu bapa mungkin lebih banyak mengantar ke sekolah, lepas tu serah kepada cikgu apa yang cikgu harus buat. Mungkin tanggungjawab dia waktu di rumah yang saya sebutkan tadi. Dia melihat sama ada anak tu rajin belajar atau tidak, itulah dorongan yang ibu bapa bagikan waktu di rumah. Tapi jarang sekali pergi ke sekolah kerana urusan-urusan waktu itu nak mencari nafkah, nak bekerja, orang kata nak membantu keluarga agak lebih terdesak kalau dibandingkan dengan tahap pencapaian ibu bapa hari ini pada hari ini. Walaupun masih ada yang agak tertinggal di belakang, tapi yang lain rata-rata sudah lebih berjaya, sudah lebih maju. Jadi ada keupayaan untuk membantu lebih daripada waktu dahulu. Dahulu lebih banyak bergantung kepada kerajaan dari segi kemudahan di sekolah, guru yang ada di sekolah dan sebagainya. Ya, kalau ikut dari segi disiplin, kelainannya ialah waktu dahulu ibu bapa kata kalau dah hantar ke sekolah dan kalau anak tu berbuat sesuatu kesilapan, kesalahan di sekolah, dipukul dengan ruler, kayu pembaris ataupun oleh cikgu, ataupun dipukul dengan tangan pun. Tak ada ibu bapa yang datang ke sekolah marah pada cikgu ataupun mengatakan apa yang dah dibuat pada anak mereka, kerana dia tahu kalau kita balik ke rumah menceritakan dengan ayah, kalau beranilah beritahu yang kita dah dipukul oleh guru, dia akan tambah lagi. Dia akan memang baguslah gitu, eloklah gitu, kerana kau tak ikut cakap cikgu, tak dengar, tak bagi tumpuan dalam bilik darjah, maka itu sebab tinggal kena pial. Tapi hari ini kadang-kadang ada juga masalah. Tidak semuanya, di mana ibu bapa mungkin lebih rapat sangat dengan anak mereka, sehingga kalau guru nak berbuat sedemikian bagaimana yang pernah dilakukan oleh guru zaman dahulu, mungkin guru kena fikir banyak kali. Contoh kalau nak pukul dengan ruler, sebagai bukan kasar pukul tu untuk pukul nak menyakitkan, tapi sebagai peringatan. Mungkin juga anak dia akan balik ke rumah dan bapa akan datang ke sekolah tanya guru besar, kenapa cikgu ni pukul anak dia, sebagai contoh. Tetapi aspek yang kita nak tekankan sini ialah disiplin. Kerana kalau dalam sistem persekolahan kita ada guru yang memang jaga disiplin, dan guru dalam bilik darjah pun bertanggungjawab antara lain untuk mendisiplinkan anak. Dan walaupun tidaklah sejelas pada hari ini waktu dulu, tetapi guru tahu caranya ialah dengan begitu, dibuat begitu, dan ibu bapa tidak akan orang kata menjebelahi anak mereka, kerana dia tahu ialah untuk tujuan kebaikan anak mereka. Hari ini ada peraturan, ada cara, kita tak katakan boleh ke tak boleh, tapi kebijaksanaan itu pada guru, budi bicara pada guru. Bukan mesti guru disiplin saja, guru dalam bilik darjah pun. Cara bagaimana untuk menentukan anak-anak yang dikatakan tidak berdisiplin itu nak disiplinkan. Jadi ada perbezaan, walaupun prinsipnya sama, caranya agak berbeza banding waktu dulu dengan waktu yang kita lihat pada hari ini. Oh tak report. Kalau saya report nanti balik, memang baguslah itu kata. Elok dia pukul lagi kata. Lain kali kalau kau jahat nanti kena lagi itu. Contohnya itu. Pasal saya lihat abang saya pun berjaya pergi ke universiti. Mana contoh tu, jadi kita ada melihat contoh-contoh dalam keluarga saya yang berjaya.
Dan saya lihat juga pentingnya ilmu. Ini saya sebutkan awal tadi, dah ditekankan oleh bapa. Kalau kamu tak ada ilmu, besok apa nak jadi? Ya, tak dapat kerja, hidup susah dan sebagainya. Jadi itu kesedaran kita. Walaupun saya kata average, tapi saya tekun. Saya memang bila dah lulus katakan sijil tinggi pelajaran, saya melihat nak masuk ke universiti je. Ya, dan bila dapat surat daripada Universiti Melaya, tawaran masuk ke Universiti Melaya, saya ingat saya melompat macam nak sampai ke bumbung. Waktu itu tidak ramai anak-anak orang kampung masuk universiti contoh ya. Universiti yang ada waktu itu hanya Universiti Melaya. Ya, yang dahulunya di Singapura, lepas tu berpindah ke Kuala Lumpur yang ada sekarang ni. Jadi itu sebagai satu yang cita-cita. Ya. Sebab itu saya fikir walaupun dia kata average, tapi saya dah sampai ke universiti. Bila sampai ke universiti, ambil bidang yang saya minati termasuk ekonomi, pengajian Melayu. Jadi kesemua ni orang kata mungkin saya late learner kata orang ya. Agak mengambil masa macam dalam sistem sekolahan sekarang pun ada begitu. Tetapi sampai ke peringkat bila dah sampai tahap itu agak lebih bersedia, maka saya meneruskan pengajian di Universiti Melaya dan lulus selepas itu. Lepas itu balik ke Johor, dapat tawaran bekerja dengan Kerajaan Negeri Johor kerana saya dapat beasiswa Sultan Ibrahim. Saya ingat waktu itu beasiswanya 2,200 kalau tak silap saya, lebih kurang gitulah pada waktu itulah. Jadi ini adalah sebahagian daripada proses yang saya lalui lah. Pengalaman saya itu tidak lama ataupun tidaklah meluas. Saya bagi contoh, saya tidak merasa juga jadi guru tu. Bermakna berada dalam bilik darjah, menyampaikan bidang ilmu yang saya diberi tugas dan bagaimana saya respon kepada perkara yang berbangkit dalam bilik darjah, termasuklah soalan-soalan yang telah ditimbulkan oleh pelajar. Walaupun sekolah itu adalah sekolah swasta, jadi ada terbatas kemudahan-kemudahannya. Jadi sedikit pengalaman itu bagi saya agak berguna. Bermakna kalau kita nak melihat pelajar ataupun murid itu berjaya, pertama tanggungjawab kita. Pasal mereka datang ke dalam bilik darjah dengan tidak ada apa-apa ilmu. Ya. Satu ilmu pun tidak ada. Yang dia tahu mungkin biasalah, cara-cara biasa sebagai manusia lah. Tapi ilmu tidak ada. Ia nak menyampaikan dan memasukkan dalam otak pemikiran dia, kita sebagai guru. Apa yang kita sampaikan itu masuk ke dalam kepala mereka dan itulah yang dikatakan ilmu yang mereka terima daripada kita. Jadi sebab itu saya melihat ini satu tugas guru yang cukup mulia. Daripada seorang manusia yang tidak mengetahui apa-apa menjadi manusia yang mengetahui dengan ilmu dan pengetahuan. Yang juga dengan cara itu boleh membentuk, macam saya sebutkan awal tadi, perwatakan, sahsiah, adab, budi pekerti, sopan santun, dan pengetahuan dan pengalaman dan sebagainya. Jadi sebab itu tugas guru adalah satu tugas yang cukup penting. Saya sebutkan juga dalam waktu saya menjadi menteri pun, saya katakan tanpa guru, maka bagaimana sebuah negara seperti Malaysia nak bangun? Kerana kita perlu bina modal insan. Modal insan tu terbina dengan pengetahuan. Pengetahuan tu datangnya daripada guru yang mengajar, menyampaikan. Termasuklah sampai ke peringkat yang tertinggi dalam bidang apa? Memerlukan orang-orang yang berilmu menjadi tenaga pengajar, pensyarah dan peringkat di bawah guru besar dan sebagainya. Jadi bagi saya sebenarnya termasuk pengalaman menguruskan sekolah ya. Bagaimana saya pun tidak terfikir ayahanda saya mungkin kerana didorong oleh beberapa pihak yang minat dalam bidang pendidikan hari itu membina sekolah, menguruskan sekolah, membayar gaji guru dan lain-lain urusan-urusan dan juga menyediakan anak-anak kita, pelajar-pelajar untuk menghadapi peperiksaan-peperiksaan yang diuruskan oleh Kementerian Pelajaran, lembaga peperiksaan waktu itu. Jadi bermakna pengalaman walaupun pendek, tapi kerana sekolah itu adalah sekolah yang
dimajukan oleh ayahanda saya, maka saya dapat mengetahui selok-bolok perjalanan sekolah, susah payah, orang kata jerit, perih, pedih dan sebagainya yang kita terpaksa hadapi. Tapi itulah saya fikir cabaran yang perlu dihadapi oleh guru ataupun cikgu dan sebagainya. Kerana saya daripada peringkat tingkatan 6 pun saya ambil bidang yang itu juga, antara subjeknya bahasa Melayu dan kesusastraan Melayu. Jadi mana saya tahu bidang itu, masuk ke universiti pun sebahagian daripada subjek pengajian Melayu di Universiti Melaya ialah sastra dan juga pengajian Melayu. Jadi saya fikir kalau saya nak mengajar pun itulah subjek yang mungkin boleh saya mengajar. Walaupun bahasa Inggeris pun saya boleh ajar, tapi saya ingat saya tumpukan pada pengajian Melayu ataupun pada subjek sastra dan juga bahasa Melayu. Itu satu daripada subjek yang saya minati semenjak saya di sekolah lagi. Ya, kita pasal sekolah kita sendiri kan, dan subjek itu saja. Lagipun saya tidaklah sepenuh masa. Bila ada ruang waktu percutian ataupun semester, mestilah saya pergi ke situ, dan kerana dia milik ayahanda saya, maka saya rasa agak lebih selesa lah. Lebih selesa. Saya tak tahu sama ada saya tegas tak tegas, serius. Muka saya dah lah serius. Tapi mungkin macam biasalah, guru-guru lain begitu juga. Ya, yang saya sebutkan masa contoh waktu saya belajar dan bagaimana saya menghadapi guru dan bagaimana guru melayan pelajar termasuk saya sebagainya. Contoh tadi, dedikasi guru, saya lihat guru tu memang cukup berminat dalam bidang-bidang khususnya yang diajar. Kalau ikut istilah sekarang ni panggil optionnya itu, dan disebabkan itu mungkin kita agak lebih terdorong untuk memberikan perhatian pada bidang pelajaran. Dan saya fikir kalau dibandingkan dahulu dengan sekarang, walaupun tak banyak beza dari segi profession itu, tetapi kerana sistem kita ini agak sudah lebih tersusun, dan kita membuat berbagai-bagai persiapan. Contohnya guru lebih terlatih, ada institut latihan guru, pendidikan guru, lepas tu kemudahan-kemudahan sokongan, support sistem kita pun banyak, penilaian terhadap tahap pencapaian guru dan pelajar pun lebih sistematik. Kesemuanya ini meletakkan kita dapat lebih tahu, menilai pencapaian kita. Dan apabila kita melihat dalam konteks yang lebih luas lagi, perbandingan antara apa yang kita telah capai di Malaysia dengan apa yang berlaku di luar sana, di tahap antarabangsa sebagai contoh. Dulu tak ada buat perbandingan gitu. Kerana peringkat awal mungkin kita beralih dari sistem lama, di bawah sistem penjajahan dulu, berpindah pada sistem baru. Jadi baru kita nak bina asas-asas sistem pendidikan kebangsaan. Sekarang tu asas tu sudah terbina lebih 50 tahun namanya. Dan kita sudah sampai ke tahap menjadi sebuah negara maju, maka sistem pendidikan kita juga sudah berubah. Dia tidak statik, dia menjadi dinamik. Dan kita tidak mengguna kayu pengukur setakat apa yang kita lihat saja, kita bandingkan dengan apa yang sudah tercapai di negara-negara maju. Bagaimana sistem kita? Sama, kurang, lebih dan sebagainya. Sebab itu bila kita, orang kata contoh, subscribe kepada PISA, TIM, itu sebagai satu usaha untuk melihat sejauh mana kita berjaya dalam bidang matematik, sains, pembacaan ataupun bidang-bidang yang diberi assessment. Kemudian dalam bidang bukan saja sekolah rendah, sekolah menengah sampai tahap universiti kita. Di mana universiti kita berada sekarang, rating mereka, ranking mereka, dan outcome-nya ialah pelajar dan graduan yang dihasilkan tadi. Employability sebagai contoh, dia boleh bekerja ataupun tak boleh diterima oleh majikan untuk bekerja. Proficiency dalam bahasa Inggeris, dulu tak begitu ditekankan. Hari ini menjadi begitu lebih ditumpukan, kerana salah satu daripada perkara yang dianggap perlu ialah penguasaan bahasa Inggeris. Sebab itu kita
memberikan perhatian yang begitu besar dalam sistem pendidikan kita bahasa Inggeris. Dulu sistem lama dalam zaman penjajahan dulu memang sistem bahasa Inggeris. Tetapi bila kita dah mengamalkan dasar pelajaran kebangsaan, maka sudah beralih kepada bahasa Melayu, kita tak tinggal juga bahasa Inggeris. Dan sebab itu saya lihat orang-orang kita mahukan pelajar-pelajar, anak-anak mereka menguasai bukan saja bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa yang lain. Ini satu perubahan yang besar. Kerana bila kita nak, orang kata, bandingkan tahap pencapaian kita dengan apa yang dicapai di peringkat global, kerana kita nak menjadi sebuah negara maju, maka kita perlu melihat di mana kekurangan kita, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita lakukan. Ini saya fikir adalah perkara yang mungkin boleh kita lihat selari dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia kita. Guru adalah sebenarnya pemimpin. 3. Guru adalah pemimpin. Ya, makna dia membentuk sahsiah, perwatakan peribadi. Itu dah lebih daripada 3. Pasal memang tugasnya agak begitu mulia, mencabar. Dan paling bangga guru bila melihat muridnya berjaya. Dan ramai murid sekarang ini lebih berjaya daripada guru asal mereka. Walaupun guru itu tinggi martabat, dari segi perjawatan pun hari ini pun tidak boleh dipandang rendah kerana sudah pun diberikan banyak kemudahan-kemudahan, tetapi ramai juga di kalangan anak-anak yang dididik oleh guru sudah lebih berjaya daripada guru itu sendiri. Saya fikir tidak ada satu perasaan yang lebih bangga pada seorang guru selain daripada melihat anak muridnya menjadi orang yang berjaya. Ya, walaupun lebih berjaya daripada dia, lebih suka dia. Dia tak rasa macam iri hati pasal dia lahir, dia tahu ini adalah hasil daripada manusia yang dia bentuk. Itu perasaan guru. Jadi lebih daripada 3 perkataan. Saya fikir 3 itu pendek sangat. Selamat Hari Guru. Terima kasih, Cikgu.